Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Okay, Alhamdulillah, dapat kita meneruskan lagi pembelajaran kita dalam madah usuluddin ini ya. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu topik, satu tajuk ya dalam bab hadis ya, di dalam bab hadis ad-darsut tasi' dalam pembelajaran kita yang ke-9. Tajuk yang ke-9 ya, boleh buka dalam buku teks muka surat 166 ya, muka surat 166 sehingga muka surat 171. Yang mana tajuk yang akan kita bicara pada hari ini ya berkenaan dengan suatu hadis yang menceritakan tentang al-hassu ala hifzil Quran. Al-hassu galakan ala hifzi ya, ke atas menghafaz Al-Quran ya. Hadis yang menceritakan galakan untuk kita ini supaya menghafal Al-Quran ya. Kita lihat hadisnya, boleh kita bacakan sama-sama. Ya, hadisnya an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala ahlina minan nasi qalu ya Rasulullah man hum qala hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu rawahu Ibnu Majah. Yang mana mafhumnya, maksud daripada hadis ini adalah daripada Anas radhiyallahu anhu ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai ahlinya yang terdiri daripada manusia. Nabi baginda Nabi sebut. Qalu, mereka bertanya, siapa ini? Para sahabat Nabi yang mendengarkan sabdaan Nabi ini, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man hum? Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Siapakah yang disebutkan ahlinya, ahli Allah ini? Qala, maka baginda Nabi menjawab, hum ahlul Quran. Mereka ini adalah ahli Al-Quran. Ahlullahi wa khassatuhu. Mereka ini adalah ahlinya Allah dan juga orang yang istimewa kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, orang yang menghafaz Al-Quran ini, mereka ni dikira sebagai ahlullah, ahlinya Allah. Sangat tinggi darjat martabat gelaran kepada mereka ini ya. Kita lihat kepada ma'anil al-kalimat al-mukhtarah. Yang pertama, hum ahlul Quran. Baginda Nabi sebut mereka ini adalah ahli Al-Quran. Apa maksud ahli Al-Quran itu? Ai hafazatul Quran, iaitu penghafaz Al-Quran. Orang yang menghafaz Al-Quran tu kita panggil dia Ahlul Quran. Ahlul Quran inilah au ahlullah, ahlinya Allah. Masya Allah. Yatlunahu ana al-laili wa atrafan nahar. Yatlunahu, mereka membacanya Al-Quran itu ana al-laili, sepanjang malam, wa atrafan nahar, dan juga sepanjang siang. Al-amiluna bihi, dan juga beramal dengannya. Nak sebutkan Ahlul Quran ni bukan setakat menghafaz Al-Quran, bukan setakat baca siang dan malam, tapi al-amiluna bihi, mereka beramal dengannya, amalkan dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Yang kedua, Ahlullah, disebutkan di sini Ahlullah dalam hadis itu kan. Siapakah Ahlullah ini? Awliya'uhu al-mukhtassun, ya, mereka ini adalah para wali Allah al-mukhtassun, yang terpilih. Wali-wali Allah yang terpilih inilah ahlullah, au hizbuhu au jama'atuhu, ataupun kelompoknya, kelompok-kelompok para wali ini, atau jamaahnya ataupun kumpulannya, itulah dia ahlullah, para kelompok, para kumpulan aulia, para wali-wali Allah, ahlullah dipanggil juga. Yang ketiga adalah wa khassatuhu. Wa khassatuhu, yang teristimewa, terpilih dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu? Ai alladzina yakhtassuna bi khidmatihi, iaitu orang-orang yang mengkhususkan diri mereka ini untuk berkhidmat kepadanya. Mereka ini
mengkhususkan diri mereka untuk berkhidmat kepada Allah. Ini berkhidmat pada jalan agama. Mereka mengabdikan diri mereka sepanjang hidup ini demi agama. Itu kita panggil wa khassatuhu. Okey. Okey, kemudian kita lihat kepada syarahul hadis ijmalan, syarah kepada hadis ini secara umumnya apa dia? Akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah mengkhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Jama'atan minas sahabah, sekumpulan daripada sahabat, suatu jemaah daripada sahabat yang pada waktu itu bersama Nabi, Nabi beritahu bi anna lillahi ahlina minan nas, bahawa sesungguhnya lillahi bagi Allah ini ahlina minan nas, terdapat ahlinya daripada manusia. Ahli Allah ini, ahlullah ini terdapat golongan daripada manusia. Maka baginda Nabi pun menjelaskan siapa dia. Hum ahlul Quran, mereka ini yang disebutkan sebagai ahlullah ini adalah ahli Quran. Allazina yatlunahu, yang mana mereka ini yatlunahu, mentilawahkan, membacakan Al-Quran ini ta'abbudan, sebagai penghambaan, wa yatadarasuna, dan juga mereka ini mempelajari bi ahkami, dengan hukum-hukumnya, mempelajari hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu. Maka fahum fi manzilatin indallah, ahli Quran ini orang yang banyak mengaji, membaca dan mempelajari hukum-hukum Al-Quran ini. Hum, mereka ini fi manzilatin, berada pada suatu kedudukan, satu martabat indallah, di sisi Allah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah radin anhum, redha ke atas mereka, sebab mereka ini mengabdikan diri dengan Al-Quran sepanjang hayat mereka. Maka Allah redha kepada mereka, insya-Allah mereka akan memperoleh syurga di akhirat kelak. Itu nak ceritakan daripada hadis tersebut secara ijmalnya. Kemudian kita lihat kepada sababul wurudil hadis, sebabnya mengapa boleh turun keluarnya hadis ini. Sababuhu, sebabnya kama zukira, seperti mana yang disebutkan fi kitabin, di dalam sebuah kitab yang nama judul bagi kitab itu adalah Al-Jami' Al-Kabir. Nama kitab itu Al-Jami' Al-Kabir, sebuah kitab hadis anin Nu'man, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi ini dia berkata, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jal ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah itu terdapat ahlinya daripada manusia. Qila, dikatakan, maksudnya ada para sahabat itu bertanya, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka baginda Nabi jawab, sabda Nabi jawab, hum ahlul Quran, mereka ini adalah ahli Al-Quran. Maka itulah sebab munculnya hadis ini. Nabi bagi tahu ada golongan daripada manusia ini ahlinya Allah. Maka daripada soalan para sahabat itu, maka keluarlah hadis ini yang Nabi sebutkan hum ahlul Quran. Mereka ini adalah ahli Al-Quran. Okey, itu sebab urut hadis. Okey. Kemudian kita lihat kepada tajuk Innal Quran Kalamullahil Mu'jiz. Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamnya Allah, Al-Mu'jiz, yang mempunyai mukjizat. Suatu perbahasan yang sangat besar, sangat hebatnya berkenaan dengan Al-Quran ini adalah kalam Allah yang mempunyai mukjizat. Ceritakan di sini, wal Quranul Karim, dan Al-Quranul Karim ini min a'zamil mu'jizat, adalah sebesar-besar, seagung-agung mukjizat. Yang sebesar-besar mukjizat yang terbesar. Allati, yang mana Al-Quran ini ayyadallahu biha, Allah memperkuatkan lagi dengannya, baginya Nabi Yahu, kepada nabinya. Maksudnya Nabi itu seorang Rasul, maka nak memperkukuhkan lagi bahawa baginda Nabi ini seorang Nabi, seorang Rasul, maka diturunkan mukjizat Al-Quran ini untuk memperkuatkan lagi, mengatakan bahawa baginda Nabi ini adalah Rasulullah, pesuruh Allah, bukan dia sendiri yang melantik dirinya sebagai Nabi. Tidak. Wa minha, dan di antaranya, antara kemukjizatan Al-Quran ini, kehebatannya, apa dia? Yang pertama, at-tahaddi bihi li bulagha'il Arab. Mana at-tahaddi, cabaran bihi, dengannya. Ada cabaran di dalam Al-Quran ini baginya
li bulagha'il Arab, kepada para sastrawan orang Arab. Nak sebutkan di sini, orang Arab jahiliah pada zaman tu sangat hebat. Mereka ni berpuisi, bersyair, bahasa mereka ni sungguh indah, tinggi-tinggi. Tapi bila datang Al-Quran, bahasa dia, keindahan bahasa dia tu sangat lebih tinggi daripada syair-syair orang Arab itu. Jadi dia merupakan cabaran kepada sastra Arab yang mana mereka tak mampu nak tandingi kehebatan, keindahan bahasa Al-Quran ini. Ya. Sebab ini bukan kalam manusia, ini kalamullah, sangat tinggi. Itu kemukjizatan Al-Quran yang pertama. Yang kedua, al-ikhbaru an tarikhil umam as-sabiqah. Al-ikhbar yang dalam Al-Quran ini menceritakan an tarikhil umam, tentang sejarah umat-umat as-sabiqah yang terdahulu. Maksudnya dalam Al-Quran itu terkandung sejarah umat-umat yang terdahulu yang mana tak tahu dari mana tiba-tiba terkandung dalam Al-Quran. Maksudnya bukanlah apa yang Nabi ceritakan itu rekaan-rekaan semata-mata, tapi semua daripada wahyu Allah. Mana orang lain tak tahu, tapi dalam Al-Quran ada sebut. Hebatnya Al-Quran ini. Yang ketiga, al-ikhbaru an umuril ghaibiyah. Mengkhabarkan mengenai perkara-perkara yang ghaib. Perkara-perkara yang tidak berlaku di atas muka bumi ni, yang ghaib. Maka ini tak ada dalam ilmu pengetahuan orang Arab jahiliah waktu itu. Ilmu-ilmu tentang syurga, tentang neraka, malaikat semua ni. Bagaimana Nabi tahu? Mereka bila baginda Nabi ceritakan, bagaimana Nabi tahu? Semuanya daripada Al-Quran. Ya? Kemukjizatan Al-Quran yang menceritakan semua kepada baginda Nabi. Jadi orang yang mendengar akan berasa teruja, kagum, akan memeluk Islam. Yang keempat, Al-Kitab Al-Baqi ila yaumil qiyamah. Al-Quran ini mujizat dia adalah Al-Kitab Al-Baqi, suatu kitab yang kekal ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat, yang tidak akan musnah, yang tidak akan hancur dan tidak akan dipesongkan, diselewengkan, terjaga hingga hari kiamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Al-Quran yang ada di zaman kita ini sama dengan seperti mana yang dibawa oleh baginda Nabi pada 1000 tahun yang dahulu, kan, masih kekal terjaga. Ini kemujizatan Al-Quran. Yang kelima, dia adalah Al-Quran ini al-i'jaz at-tashri'i. Dia ada dalamnya kemujizatan dari sudut syarak, dari sudut perundangan. Kita tengok perundangan Islam daripada Al-Quran ni sangat hebat, sangat menyeluruh, mencakupi sesuai daripada zaman dahulu sehingga zaman sekarang. Beza dengan kalau perundangan rekaan manusia, sesuai untuk sebuah negara tertentu saja, sesuai untuk zaman tertentu saja, tapi tidak. Mukjizat perundangan yang terdapat dalam Al-Quran ini, tasyri'i yang ada dalam Quran ini, dia relevan sepanjang masa dan boleh sesuai, fleksibel digunakan di mana-mana sahaja. Itu nak cerita yang kelima. Dan yang keenam, al-i'jazul ilmi, kemukjizatan bersifat ilmiah ataupun saintifik. Maksudnya dalam Al-Quran ni cerita yang orang baru, kita zaman sekarang baru nak kaji, tapi dalam Al-Quran dah sebut lama dah tentang fenomena bulan ke matahari, planet-planet semua ni. Kita baru zaman moden, ada alat-alat teknologi baru dapat mengkaji benda tu, tapi dalam Al-Quran dah sebut 1000 tahun yang dahulu lagi dah menceritakan. Ini dia kemukjizatan Al-Quran, i'jazul ilmi, kemukjizatan dari sudut saintifik, ilmiah itu. Inilah cerita tentang Quran ini adalah kalam Allah yang mempunyai mukjizat. Okey. Seterusnya kita lihat kepada ahamiyatu hifzil Quran, kepentingan menghafaz Al-Quran. Apa pentingnya bagi kita untuk menghafaz Al-Quran ini? Okey, kita lihat yang pertama, hifzul Quran sunnatun muttabi'atun. Menghafaz Al-Quran ini adalah suatu sunnah muttabi'ah, sunnah yang diikuti, yang perlu kita ikut. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam qad hafizal Quran al-Karim kullahu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad hafizal Quran, telah menghafaz Al-Quran al-Karim ini kullahu, keseluruhannya, semuanya. Maka kepentingan Al-Quran boleh kita kata sebab kita nak ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi hafaz semua Al-Quran, sebab Al-Quran semuanya turun daripada wahyu kepada baginda Nabi. So Nabi menghafaz seluruh Al-Quran itu, maka dia menjadi sunnah muttabi'ah yang perlu diikuti. Yang kedua, ya'ti al-Quran yaumal qiyamati
syafi'an li ahlihi wa huffazihi, ya. Ya'ti al-Quran, akan datang al-Quran yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, syafi'an, sebagai pemberi syafaat. Kan ada orang dapat syafaat daripada al-Quran sebab selalu membacanya, ya. Kepada man, kepada siapa al-Quran ini beri syafaat? Li ahlihi, kepada ahlinya, ahli Quran itu tadi, wa huffazihi, dan juga penghafaznya. Al-Quran akan datang di hari akhirat untuk beri syafaat kepada penghafaz Al-Quran. Sangat beruntunglah orang yang hafaz Quran ini. Yang ketiga, annal Qur'ana yarfa'u sahibahu fil jannah darajatin. Sesungguhnya Al-Quran yarfa'u, akan mengangkat sahibuhu, pemiliknya, orang yang menghafaz Quran ini, fil jannah, di dalam syurga, darajat. Bukan darajat, bukan satu darjat, tapi darajat, beberapa darjat. Maksudnya ditinggikan, lagi banyak kita menghafaz, lagi ditinggikan kita martabat kita di syurga nanti, bukan di dunia. Di dunia ni hanya sementara. Kita nak martabat di syurga, di akhirat nanti menjadi tinggi, dapat syurga yang lebih baik. Untungnya. Yang keempat, hifzul Quran yunji sahibuhu minan nar, ya. Penghafaz Al-Quran yunji, menghafaz Quran ini yunji, boleh menyelamatkan sahibuhu, penghafaznya, pembaca pun insya-Allah boleh dapat minan nar, daripada neraka. Dahlah hafal Quran ni boleh dapat martabat yang tinggi di syurga, dan juga diselamatkan daripada neraka. Dan yang kelima, hafazatul Quran hum ahlullah wa khassatuhu, ya. Penghafaz Al-Quran ini hum ahlullah, mereka ini ahli Allah, wa khassatuhu, dan hamba pilihannya, hambanya yang terpilih. Sangat beruntung orang yang menghafaz Al-Quran ni, dapat gelaran yang sangat hebat, sangat tinggi lah. Tak ada gelaran yang lagi tinggi lah. Setakat dapat Tan Sri ke Datuk ke Datin ke, tu biasa-biasa. Ini dapat gelaran Ahlullah, ahlinya Allah, sangat tinggi, ya. Bila ada sesuatu benda yang disandarkan kepada Allah, itu sangat tinggi, menunjukkan yang sangat agung, sangat mulia, kan. Kita sebut Baitullah, rumah Allah. So dia menunjukkan suatu martabat yang tinggi, kan. Apalagi Rasulullah, pesuruh Allah, bukan setakat pesuruh utusan manusia biasa, kan. Ini utusan Allah, mengajarkan kita erti Islam itu, ya. Sangat besar, ya, martabat jika ada sesuatu itu disandarkan kepada Allah, kan. Kemudian ini sangat penting, ya, berkenaan dengan kaifiyatu hifzil Quran, ya, cara-cara menghafaz Al-Quran, antara kaedah, tips-tips yang boleh kita amalkan, lakukan untuk menghafaz Al-Quran ini. So, bolehlah untuk kita mempraktikkan apa kaedah-kaedahnya yang bersesuaian, ya, daripada kaifiyatu hifzil Quran, ya, cara-cara menghafaz Al-Quran. Banyak caranya sebenarnya. Ini disebutkan di antaranya. Apa dia? Yang pertama, al-ikhlas sirrul fathi, ya. Ikhlas itu merupakan sir, merupakan rahsia al-fathi, pembukaan, kejayaan. Ikhlas dulu, itu pintu nak buka kepada kita menghafaz Quran tu. Bila kita nak menghafaz Quran tu ikhlas kerana Allah, insya-Allah dia membuka ruang untuk kita, mudah je nak menghafal, kan. Cepat je kita hafal. Yang kedua, al-hifzu munzu sighri fi sinni. Menghafaz dia munzu, sejak kita as-sighri, kecil, fi sinni, pada umur. Maksudnya daripada kecil lagi, daripada umur kita kecil lagi, kita dah mula menghafaz. Orang kata apa? Anak-anak kecil ni lebih mudah nak menghafaz daripada orang tua. Dia kalau dah tua-tua ni berat sikit. Dia loading lambat sikit nak menghafal. InsyaAllah. Sebab tu kita banyakkan daripada anak-anak kecil sekolah tadika, pasti ke mana-mana, kan. Kita suruh dia banyak menghafaz, dia lebih mudah menghafaz, kan. Hafaz Fatihah, hafaz doa kunut ke, hafal apa lagi, berbagai doa. Dia lebih mudah nak menghafal, daripada dah tua-tua baru nak start menghafal, kan. Yang ketiga, ikhtiyaru waqtul hifzi al-munasib. Ikhtiar, pilih, waqtul hifzi, waktu untuk menghafaz, al-munasib, yang sesuai. Cari waktu, masa yang sesuai untuk menghafal. Dia ada waktu-waktu dia yang mudah nak menghafal, kan. Antaranya apa? Pagi-pagi, dalam sebelum subuh, selepas subuh itu, insya-Allah dia waktu yang fresh lagi. Kita belum buat apa-apa, kalau kita hafal, baca sesuatu tu, dia akan mudah masuk.
apa nama pelajaran biasa pun dia mudah kita faham, mudah masuk kan. Apatah lagi kita menghafaz Quran waktu itu, dia lebih mudah untuk kita nak menghafaz, berserap masuk dalam kepala otak dia, dan dia berkekalan kan, lama sikit dalam kepala otak tu. Pilih waktu yang sesuai kan. Lagi waktu yang malam kadang sesuai. Kalau waktu petang-petang tengah hari ni dia macam kurang sikit kan, mengantuk kan. Nak cari waktu yang sesuai untuk menghafaz Quran. Yang keempatnya, ikhtiyaru makanil hifzi al-munasib. Yang tadi yang ketiga, pilih waktu sesuai. Yang keempat, pilih tempat yang sesuai untuk menghafaz. Tempat juga main peranan untuk kita mudah menghafaz tu. Cari tempat yang jangan bising, hingar-bingar, susah juga kita nak baca, kita nak fokus kan. Cari tempat yang tenang, sunyi, dia lebih mudah nak menghafal lagi, ataupun hafaz di masjid, di rumah Allah, insya-Allah lebih lebih mudah untuk kita menghafal tempat-tempat yang berkat, dan macam tu kan. Cari tempat. Yang kelima, al-qiraah al-mujawwadah al-munazzamah. Yang keempat, apa nama tadi? Yang kelima, yang kelima, qiraah membacanya al-mujawwadah dengan bertajwid, wal al-munaghamah dan juga berlagu kalau siapa pandai. Kalau tak pandai taranum pun dia ada bacaan kita tu berlagu sikit, dia rasa lebih mudah untuk kita menghafal. Baca dengan bertajwid. Jangan kita baca main langgar je. Kalau kita baca main langgar je, kita hafal pun makan main langgar saja. Tak betul bacaan, bacaan dah tak betul, hafazan kita pun tak betul. Perlu al-qiraah mujawwadah, bacaan yang bertajwid, al-munaghamah dan juga berlagu. Tak perlu sampai berteranum bagai. Yang keenam, al-iqtisar ala tab'atin wahidatin minal mushaf wala yughayyirhu. Al-iqtisar, kita fokus ataupun menghadkan ala tab'atin wahidin, kepada suatu cetakan sahaja minal mushaf, daripada Quran itu, wala yughayyirhu dan tidak menukar-nukarnya. Maksudnya kita hafaz Al-Quran tu guna satu mushaf saja, satu jenis saja, supaya dan kita tak tukar-tukar Al-Quran, supaya dia lebih fokus benda tu, sehingga kan kita boleh menghafaz. Kalau orang betul-betul hafaz tu, dia kalau dia fokus pada satu cetakan Al-Quran je, dia boleh ingat, dia sampai tergambar, terbayang dalam fikiran dia, dalam otak dia, waktu dia nak mentransmit itu, dia gambarkan muka surat tu kan. Dia tahu kepala dia mula apa, hujung bawah dia mula apa. Sebab tu penting kita nak hafaz sesuatu tu fokus kepada satu jenis Quran, satu cetakan saja, jangan tukar-tukar. Nak hafal guna Quran ni, guna Quran ini je, insya-Allah dia lebih mudah kita ingat. Helai yang muka surat tu, sampai kadang-kadang ada orang yang hebat tu muka surat pun dia boleh hafal. Ayat surah ini, ayat ni, muka suratnya ni. Itu sangat dia fokus pada satu cetakan daripada Quran itu kan. Yang ketujuh, tashihul qiraati muqaddam 'ala al-hifzi. Tashihul tashihul qiraah, memperbetulkan bacaan itu, muqaddam, didahulukan, alal hifzi, daripada menghafaz. Betul kalau jika kita ni ada banyak bacaan salah, sangkut-sangkut, betulkan bacaan dahulu. Itu yang perlu didahulukan daripada menghafaz. Supaya apa yang kita hafaz itu dah betul dah bacaan dia, dah betul dah tajwid sebutan huruf dia, baru kita hafal. Dahulukan, betulkan bacaan kita. Kalau masih sangkut-sangkut, betulkan dahulu, baru kita hafal. Yang ke-8, semestinya at-tikrar, mengulang-ulang, sentiasa ulang-ulang-ulang. Antara tips yang dikatakan, mujarrab, insya-Allah. Setiap satu ayat yang kita nak menghafal Quran tu, ulang 40 kali. Insya-Allah dia boleh hafal dengan baik. Dia lekat dalam kepala. Ulang, 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 ulang kan. Paling kurang 40. Ada orang kata 100 kali pun boleh. Ikutlah berapa banyak. Yang penting dia bila kita mengulang tu, dia akan menguatkan lagi ingatan kita dalam hafaz ayat itu. Yang kesembilan, al-hifzul bati'. Al-hifzul bati', hafazan yang perlahan. Dia perlahan-lahan. Al-hadi, yang tenang. Afdalu, lebih afdal, lebih baik. Minas sari', daripada yang laju, yang tergesa-gesa. Hafal slow-slow dan juga tenang, tak perlu nak hafal laju-laju. Ya simbol Quran lagi, innaka ala kullin, tak payah. Kita hafal dengan perlahan-lahan dan tenang, itu lebih baik. Dan lebih kita mudah ingat dan lebih terjaga segala sebutan huruf dan makhraj kita itu kan. Itu lebih penting daripada hafal laju-laju. Hafal laju dia hilang pun laju. Kalau hafal slow-slow tenang, insya-Allah dia kekal lama hafalan kita tu. Tak mudah lupa. Yang ke-10,
daruriyatul irtibat bisyaikhil muallim. Pentingnya daruriyatu kepentingannya irtibat, menjaga hubungan bisyaikhil muallim dengan guru, dengan syekh guru kita ini, dengan guru kita lah, guru Quran kita ini. Penting kita jaga hubungan dia. Bila kita jaga hubungan dengan guru Quran kita ini, insya-Allah dia lebih berkat, lebih mudah untuk kita menghafaz Quran, kita hormat dia, kan. Walaupun kita menghafaz dalam waktu yang singkat, tapi kita boleh ingat semua yang kita hafal. Kalau kita jaga hubungan baik kita dengan guru Quran kita, ya. Dan yang ke-11, al-muraja'ah. Ulang kaji, ataupun maksud dia semak hafazan kita balik, perlu mana-mana pun, mata pelajaran biasa pun kena murajaah juga, apatah lagi Quran. Kalau kita hafal kemudian kita tinggalkan, nanti dia lupa, hilang lah. Tapi kalau kita murajaah dah menghafal, sentiasa duk ulang balik, lama murajaah balik, lama tinggal tu murajaah balik, insya-Allah akan kekal dalam kepala kita, ya. Itulah dia tips-tips berkenaan nak menghafal Quran. Seterusnya kita lihat kepada fadlu hamalatil Quran, kelebihan menghafaz Al-Quran. Apa lebihnya orang hafal Quran ini? Sampai orang beria-ria. Banyak kan ma'had tahfiz, sekolah tahfiz. Semua orang nak masuk sekolah tahfiz, nak hafaz Al-Quran. Apa kelebihannya orang menghafaz Quran ini? Yang pertama, inna awliya Allahi hum ahlul Quran. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah ahlul Quran. Jadi, orang yang menghafal Quran itu adalah ahli Quran. Jadi mereka ni tergolong daripada wali-wali Allah. Siapa nak jadi wali Allah? Hafaz Quran. Wali-wali Allah ni mereka adalah ahli Quran. Betul orang berebut nak hafal Quran. Yang kedua, sawabu qari'il Quran fil akhirah kama annahu nala as-sawab fid dunya. Dalam hadis ini juga yang kita bicara awal tadi, dia menerangkan tentang sawab, pahala pembaca Al-Quran fil akhirah, di akhirat. Untung dia dapat kedudukan di sisi Allah itu. Kama annahu nala, sebagaimana ia memperoleh as-sawab fi dunya, ganjaran di dunia. Orang dapat hafal Quran ni dekat akhirat nanti dapat pahala, seperti mana dekat dunia ni pun dapat ganjaran juga, insya-Allah. Orang hafal Quran ni dua-dua dapat, dunia dapat, akhirat pun dapat. Yang ketiga, min a'zami amrin yuqarribu ilallahi, di antara perkara, min a'zami amrin, di antara perkara-perkara yang besar yang boleh yuqarribu ilallah, yang mendekatkan diri kita ini dengan Allah, huwa adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ni wa mudawamati, dan juga sentiasa ala qiraati, nak membacanya. Maksudnya kita bukan setakat baca tapi melaziminya. Lazimkan kita membacanya. Baca sekali-sekala. Tapi kalau mudawamah ni, dia melaziminya setiap hari. Mesti akan membaca Al-Quran. Inilah dia perkara yang amrin yuqarribu ilallah, perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. So inilah dia tiga perkara kelebihannya di antara orang yang menghafaz Quran. Di antaranya lah, dia akan insya-Allah dapat martabat menjadi wali Allah, pahala dunia dapat, akhirat dapat, dan juga dia melakukan sesuatu perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Okey. Dan yang terakhir kita cerita tentang ma yurshidu ilaihil hadis. Apa yang boleh kita peroleh pada hadis ni, pengajaran dia. Yang pertama, ahlullahi, ahli Allah ini, hum allazi, mereka adalah orang yang yatamassakuna bil Quran, yang sentiasa berpegang dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, amalan, dari segi perbuatannya. Dari segi perbuatan dia tu, dia berpegang teguh dengan Al-Quran, wa yatlunahu ta'abudan, dan membacanya sebagai bentuk pengabdian, penghambaan diri kepada Allah. Yang kedua, hasul muslimina, galakan kepada orang muslim ini, ala tilawatil Quran, kepada membaca Al-Quranul Karim, wa tamassuku bihi, dan berpegang dengannya. Galakan daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan, akan dapat menjadi ahlullah, ahli kepada Allah, orang yang baca Quran dan berpegang dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, mulazamatul
mulazamatu qiraatil Quran. Ya, sentiasa mulazamah, sentiasa melazimi qiraatil Quran, membaca Al-Quran, hatta sehinggalah yaqsibu ridwanallah, sehinggalah kita memperoleh keredaan Allah. Ya, sentiasa melazimi Al-Quran itu sehingga kita dapat memperoleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa lain yang kita nak di atas muka bumi ini adalah melainkan keredaan Allah yang boleh bawa kita ke syurga di akhirat kelak, kan. So kita boleh ambil pengajaran banyak dalam topik ini, ya, berkenaan dengan Al-Quran ini. Jadikan Al-Quran sebagai pendamping kita, peneman kita, supaya hidup kita tenang di dunia, menjadi juga Al-Quran akan menjadi syafaat di hari akhirat kelak. Okey, cukup sekadar ini untuk perbincangan kita berkenaan tajuk Al-Hasu ala Hifzul Quran, galakan untuk baca Al-Quran. Jadi kita dapat serba sedikit tips-tips untuk baca Al-Quran tu boleh kita amalkan untuk kita mudahkan hafalan kita lagi, ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.